Assalamualaikum. Jadi pada hari ini saya akan sediakan satu menu hidangan seimbang yang sangat lazat dan mudah untuk disediakan. Jom tengok saya masak. Mari kita lihat bahan-bahannya. Hai, jadi ini untuk bahan-bahan untuk masak daging asam pedas tentel. Jadi bahan-bahan kisarnya kita perlukan bawang putih, lengkuas 1 inci, halia 1 inci, 3 ulas bawang merah dan sedikit kunyit. Okey, dan juga kita kisar sekali dengan cili kering, lebih kurang 25 tangkai macam itulah. Okey, kisar dua bahan ni sekali. Okey, kemudian kita ada daging bahagian batang pinang. Kan, bahagian batang pinang ni untuk 2 hingga 3 orang makan. Kemudian kita ada stok daging. Kalau tak ada benda ni boleh beli je yang perancah stok daging. Kemudian kita ada 1 tangkai serai, tomato dan juga daun kesum. Okey. Jadi kita akan kisar bahan-bahan kisar, masukkan ke dalam blender. Dan juga cili kering yang telah pun direndam dalam air panas. Jadi jom kita kisar. Baiklah, kita masukkan sedikit air hingga paras ni untuk mudahkan kisar. Baiklah, bahan kisar ni kita letak tepi dulu. Sekarang kita akan potong bahan-bahan lain yang akan dimasukkan dalam asam pedas daging tentel kita. Jom. Jadi kita potong semua bahan yang nak dimasukkan ke dalam asam pedas. Contohnya macam tomato, daun kesum. Okey, untuk serai kita ketuk ataupun orang panggil titik lah. Jangan lupa bahan rasa kita iaitu belacan bakar untuk asam pedas yang sedap. Okey, dah siap semua bahan. Kita masukkan minyak. Panaskan minyak dulu. Bila minyak dah panas, kita masukkan bahan-bahan kisar tadi ke dalam kuali. Jangan lupa masukkan serai dan masak sampai pecah minyak. Dah agak-agak pecah minyak, kita masukkan air asam jawa dan kacau-kacau. Okey, kemudian kita masukkan belacan bakar ni. Bila dah betul-betul masak, pecah minyak, kita masukkan daging yang telah pun direbus. Kemudian kita masukkan air rebusan daging ataupun stok daging. Baiklah, dah agak-agak mendidih, kita akan masukkan bahan akhir iaitu tomato dan juga daun kesum. Jom. Okey, jangan lupa masukkan garam dan juga gula sikit. Saya akan masukkan sedikit air sebab saya suka kalau kuah dia cair. Tapi kalau anda suka kuah dia pekat, tak perlu tambah air. Baiklah, untuk menu kedua kita akan buat pais ikan tongkol. Jadi mari kita lihat bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya, mari kita lihat. Ikan tongkol 2 ekor. Kemudian kita ada daun kunyit sikit, daun pisang, cili besar, cili kecil. Kemudian kita ada limau nipis, lengkuas, bawang besar, tomato dan juga serai. Okey, jom kita kisar. Okey, ini untuk kisar kasar, kita masukkan bawang, tomato, bawang cili besar, cili kecil,
Okey, untuk bahan-bahan ni kita kisar. Okey, bahan-bahan kisar tadi kita kisar menggunakan pengisar ni. Kisar kasar ya. Jangan kisar terlampau halus sebab kita nak dapatkan tekstur dia. Baiklah, ini untuk bahan kisar halus, kita masukkan sedikit kunyit hidup dan juga serai. Okey. Kemudian kita kisar ni menjadi halus. Baiklah, sebelum kisar kita letak sedikit air supaya mudah nak kisar. Jadi mari kita kisar. Dah siap kisar, kita masukkan semua ke dalam mangkuk. Okey, campurkan ya kisar halus dan kisar kasar tadi. Kita gaul-gaul macam ni. Okey, kemudian kita akan tambah daun kunyit. Okey, potong halus-halus, nipis-nipis macam ni. Okey, masukkan dalam bahan-bahan kisar tadi supaya lebih sedap dan naik bau. Macam ni. Okey, perahkan jus limau untuk lagi sedap. Okey, kemudian kita akan balut paisikan ni, kita letakkan bahan-bahan kisar tadi. Kemudian kita masukkan ikan. Okey, kita letak lagi bahan-bahan kisar tadi, bahan-bahan perapan kisar tadi. Okey, kemudian kita akan balut semua ikan ni menggunakan daun pisang dan juga kita kemaskan dengan lidi sate tepi tu. Okey, lepas tu kita akan balut dengan aluminium foil ni supaya... Baiklah, kita tak akan bakar menggunakan arang tapi kita akan bakar menggunakan air fryer sahaja. Baiklah, untuk menu yang seterusnya kita akan buat sayur bayam bersama dengan ubi keledek. Jadi kita akan potong dahulu bahan-bahannya. Mudah sahaja, kita hanya perlukan ubi keledek, bawang merah, belacan dan juga sayur bayam. Baiklah, sekarang kita potong dulu. Okey, dah siap potong, kita masukkan dalam periuk. Dan masukkan sekali ubi keledek dan juga sedikit belacan. Masukkan sedikit air dan jom kita masak. Baiklah, kita akan masak ubi keledek sehingga empuk selama 15 minit. Apabila dah empuk, kita akan masukkan bayam. Baiklah, sekarang ni ubi dah empuk, jadi kita masukkan bayam dan masak sehinggalah sayur betul-betul masak. Baiklah, untuk sayuran tambahan, kita akan tambah sedikit ulam-ulaman kampung. Kita ada jantung pisang, ulam pegaga, petai dan juga terung pipit. Baiklah, kita akan potong dan bersihkan ulam-ulaman ni dan rebus macam biasa sampailah lembut. Baiklah, jangan lupa nasi. Tak lengkap lauk kalau tak ada nasi. Kita masak je nasi ni macam biasa ya. Sebagai tambahan, kita akan potong juga buah mangga ni untuk dijadikan pencuci mulut. Okey, semua masakan kita dah siap. Jom kita hidang. Wow, asam pedas ni nampak menarik sangat. Tak sabarnya nak makan. Air kita minum air kosong je, lebih sihat. Okay, jangan lupa ulam-ulam kita. Satu set hidangan seimbang is done. Jom kita makan. Nampak menarik kan?
Macam mana Cik? Sedap ke? Boleh guna makan badan. Mai nak masuk juga. Kalau makan